Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua di luar sana. Untuk kali ini kita kongsikan cara mudah dan cepat belajar mengaji Al-Quran. Dan ayat kita pada kali ini iaitu surah Al-Baqarah daripada ayat 38 hingga 48. Jadi sambungan kepada bacaan-bacaan ayat kita daripada awal surah Al-Baqarah yang lalu. Jadi hari ini kita sudah sampai ke muka surat 7. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman 7. Kita akan bacakan bersama-sama satu persatu ayat, insya-Allah, dan diharapnya sedikit sebanyak perkongsian ini memberikan manfaat. Tapi sebelum itu, sebelum kita meneruskan, bagi yang pertama kali bersama dengan kita, saya ingin mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Semoga Allah memberkati pertemuan kita kali ini. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda yang juga merupakan pengasas Pusat Pengajian Al-Quran Fatihah Learning Center, dengan berbesar hatinya menjemput sahabat-sahabat yang ingin memperbaiki Al-Quran secara bersemuka dengan kami di pusat pengajian kami, boleh hubungi kami. Dan bagi yang berjauhan, insya-Allah, jika sahabat-sahabat nak belajar Al-Quran kembali daripada asas untuk kami bimbing, walau di mana sahaja berada, hatta di luar negara, insya-Allah boleh layari www.cepatquran.com, www.cepatquran.com, insya-Allah, untuk mengetahui lanjut bagaimana perjalanan kelas tersebut. Sebelum kita mulakan, boleh tak saya minta seperti biasa pengerasnya kita menekan button share dahulu seorang sekali, insya-Allah, supaya ilmu itu dipanjang-panjangkan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran ini walaupun kita tahu di dalam bahasa Arab, tetapi tidak mustahil bagi kita orang yang bangsa Melayu ini dapat membacanya dengan baik. Jadi oleh itu kita kongsikan ianya dengan ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita juga, insya-Allah, agar mereka juga akan dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada bacaan isti'azah. Juga suka saya ingatkan, sebentar lagi mungkin ada perkongsian-perkongsian, tips-tips yang saya sampaikan. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis di ruangan komen di bawah, insya-Allah, bukan saja sebagai rujukan kita, tetapi rujukan kawan-kawan dan ahli keluarga kita. Boleh? Baik, sebelum kita mulakan, berikan love dan juga thumbs up supaya saya lebih bersemangat, insya-Allah, untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan hamzah dengan ain, pastikan disebutkan dengan ada beza. A'udzu, zu di hujung lidah. Zu billah, lafzul jalalah dua harakat. Himinasyai, syai, jangan syai, jangan baca syai tapi syai. Syaitan, nun baris bawah terus naik di atas ra yang bersabdu. Nirrajim, dan akhirnya ditutupkan mulut rapat menyempurnakan bunyi mim di akhir. Sekali lagi dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh, insya-Allah, kita teruskan ayat. Qulna ihbitu minha jami'a. Perhatikan, qulna, nun pada atas terus naik di atas ha. Qulna, tapi jangan lambat di atas lam itu, jangan qulna, tak mau. Sebut saja qulna, qulna, sebut saja qul terus masuk nah. Bitu,
Bitu, jangan bitu. Kalau kita baca bitu jadi huruf ta. Bitu, tu, minha, ha, bukan ha. Tak mau. Ha gitu ya. Kemudian jami'a, ma'iwat an menjadi a bila kita waqafkan. Walaupun di situ waqaf sili afdal diteruskan. Tapi kalau kita terus bacaannya menjadi ikhfa. Jami'an fa in, dia jadi an ikhfa, dibacakan 2 harakat. Baik, kita baca waqaf dulu. Kita waqaf di jami'a, kemudian kita ibtida' daripada fa imma ya'tiyannakum. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim. Jadi saya berhenti di situ dulu agar memberikan kemudahan. Kalau yang mana boleh baca sampai akhir, baca sampai habis. Tapi kalau tak boleh, sekurang-kurangnya berhenti di situ, berhenti dengan baik. Kemudian ibtida' balik pada fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik. Jadi perhatikan. Fa didengungkan di situ 2 harakat. Kadang-kadang di situ orang tak dengungkan. Dia baca fa imma ya'tiyannakum minni. Salah. Di situ ada 4 kali wajib al-ghunnah. Fa imma, dengung 2 harakat di situ. Ya'tiyan di situ sekali. Kemudian nakum, idgham mislain di situ sekali. Min di situ sekali. Jadi 4 tempat yang dipanjangkan 2 harakat. Kadang di situ orang langgar. Dia baca nak cepat saja. Ingat, kita baca Al-Quran ini yang kita mencari adalah kualiti bacaan. Jangan mengejar kuantiti, mengejar berapa ayat, berapa surah, berapa juzuk kita baca hatta sampai kita melanggar bacaan ataupun undang-undang bacaannya, hukum tajwidnya, ya. Jadi pastikan yang mana yang perlu dipanjangkan 2 harakat, panjangkan 2 harakat. Kemudian hudan, di situ ikhfa. Asalnya hudan, dal tadwid 2 di atas bunyi dan. Tapi bila datang fa jadi hudan 2 harakat. Faman juga ikhfa 2 harakat. Ikhfa juga di situ. Faman juga ikhfa. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis ya. Tabi'a hudaya fala, ya fala. Selalunya di situ. Saya bagi tahu ni berdasarkan pengalaman saya. Selalunya di situ orang akan ya nak ke fa tu dia lambat masuk, dia baca hudaya fala. Salah. Dia kena baca hudaya fala khawfun. Bunyi saya khaw dengan lembut lah, jangan khaw tapi khaw. Khawfun, bunyi saya fun terus masuk. Alaihim, lai jangan lai tapi lai. Alaihim walahum, bunyi saja hum izhar syafawi, terus kita masuk yahzanun. Boleh sama-sama insya-Allah sekali lagi dengar dan ikut bacaan bersama-sama. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik, insya-Allah kita lihat ayat seterusnya. Wallazi, waw di atas terus naik di atas lam yang bertanda sabdu. Alif lam syamsiah di situ. Wallazi, di hujung lidah. Nakafaru wa kadz ujung lidah. Wa kadzabu bi ayatina. Tengok mulut saya. Na bukan no. No itu salah dia kena bi ayatina. Mulut tak perlu nganga luar sangat. Ya. Kemudian kita baca ula, jangan dipanjangkan.
Waw itu hanya huruf ziyadah, huruf ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Ulaika ika jangan baca ika as jadi huruf sin. Ha makhrajnya di situ. Bun nar. Bun di situ wajib al-ghunnah. Wajib dengung di situ 2 harakat, barulah kalau pilih untuk waqaf di situ, walaupun kalau mampu habiskan. Afdal diteruskan kerana di situ waqaf sili, tapi kalau tidak sampai boleh berhenti di situ, tapi berhenti dalam keadaan ra yang tebal. Nar. Jangan baca nar. Itu tak betul. Yang betulnya nar. Kemudian terus ibtidak di hum fiha khalidun. Baik, dengarkan. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu kalau saya pilih untuk wasal, untuk saya sambung. Ini kalau berhentilah pada nar. Cuba sekali lagi kita baca, kita waqaf pada nar. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, alhamdulillah, kita teruskan lihat ayat seterusnya. InsyaAllah sebentar lagi kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 38 tadi. Tapi sekarang kita lihat dulu satu persatu. Diharapnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada huraian saya. Baik, sekiranya sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan thumbs up kepada saya boleh, dan juga heart. Juga jangan lupa minta yang ramai-ramai yang bersama dengan saya sekarang ini tekan button share seorang sekali. InsyaAllah itu saja pengerasnya yang saya minta. InsyaAllah tekan button share seorang sekali. Baik. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Saya waqaf di situ dulu. Ya, saya waqaf di situ untuk memberikan kemudahan mungkin bagi sahabat-sahabat yang tak sampai, nak baca sampai farhabun, sampai habis ayat tak sampai, jadi berhenti di situ. Pokoknya sahabat-sahabat tahulah di mana tempat yang sesuai untuk kita waqaf, dan kemudian nak ibtidak balik di mana. Baik, cuba lihatkan. Ya bukan ya bani, itu bunyi Melayu. Dia kena baca ya bani Israel. Lam di atas, naik di atas zal di hujung lidah. Ujung lidah keluar di antara 2 gigi. Kuru ni'ain itu saja. Ni'mati allati, dibacakan di situ 4 ataupun 5 harakat. An'am izhar halqi, am izhar syafawi. Bunyi saja an terus masuk am. Bunyi saja am terus masuk. Tu alaikum. Kemudian ibtidak pada wa'aufu. Jangan baca wa'au tak mau. Bacanya yang betul wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Perhatikan wa'aufu bi'ahdi. Kemudian di itu dibacakan 4 atau 5 harakat. Ufi bi'ahdikum. Bunyi saja kum terus masuk. Wa iya, ya yang pertama bersabdu, tekankan. Jangan baca wa iya tetapi wa iya. Wa iya ya ra di situ menjadi tebal. Habun ma'ari li sukun diwaqafkan dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis. Saya tahu sepanjang satu ayat itu banyak perkara-perkara yang kita nak kena ingat. Jadi cubalah
Kalau rasa susah, insya-Allah boleh join kami menjadi ahli cepat Quran. Kita belajar satu persatu insya-Allah. Kita belajar balik makhraj huruf, kita belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu secara tersusun dan sistematik, serta kita berikan contoh-contoh yang jelas. Baik, kalau berminat insya-Allah boleh komen nak jadi ahli cepat Quran ataupun layari www.cepatquran.com. Baik sahabat-sahabat, dengarkan saya baca sekali lagi. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Boleh sahabat-sahabat insya-Allah. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, berikan had dan juga thumbs up kepada saya, boleh insya-Allah, supaya saya lebih bersemangat. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita, yang ramai-ramai ni, minta tolong tekan button share seorang sekali, insya-Allah kita kongsikan dengan kawan-kawan, kita tag kawan-kawan kita insya-Allah, supaya kita memberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, kerana itulah salah satunya yang akan menjadi saham akhirat kita. Baik, kita lihat ayat ini. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Perhatikan, dengan bukan a tapi a. Wa aminu bima, jangan gangan luas. Gangan luas kan nanti burung terbang masuk, lalat terbang masuk dan sebagainya, ya. Kemudian anzal, di situ ikhfa dua harakat. Jangan baca anzaltu musad salah. Dia kena baca baru masuk zal. Tu musaddiqan, di situ idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Asalnya musaddiqan, tapi bila datang lam jadi musaddiqal lima ma'akum, bunyi saja kum, izhar syafawi, terus masuk wala takunu, dibacakan 4 atau 5 harakat. Awwalaka, waw dia ditekankan kerana bersabdu. Awwala kafirin, iqlab di situ. Antara tanda iqlab ialah dia ada tanda mim kecil yang ekornya ke bawah. Jangan lupa dibacakan, asalnya kafirin, ron, rin, run. Di situ dibaca rin. Tetapi bila datang ba jadi rim, dia ditukarkan kepada nun, daripada nun kepada mim yang nipis, kadar panjang 2 harakat. Jangan lupa, jangan kita baca awwala kafirim bih. Bunyi dah cantik dah mim, cumanya tak panjang. Dia kena baca panjang di situ 2 harakat. Iqlab 2 harakat. Minta sahabat-sahabat tolong tuliskan di situ, bukan saja sebagai rujukan kita, tapi rujukan kawan-kawan kita. Baik, kalau memilih untuk waqaf di situ, walaupun sambung lebih baik, tetapi kalau nak sambung mungkin tak sampai nafas sehingga membuatkan kita berhenti yang tidak betul dan tidak cantik. Lebih baik kita waqaf di situ. Ambil daripada situ ibtidak pada wala tashtaru. Wala tashtaru bi ayati sama sa di ujung lidah sa. Samanan, naikkan di situ ikhfa-nya. Asalnya samanan, asalnya nan, di situ samanan. Tapi bila datang qaf jadi hukum ikhfa, tapi qaf merupakan huruf isti'la, dia jadi naik tinggi. Samanan gitu. Jangan baca samanan, tak betul. Samanan qalilan. Kemudian idgham bi gunnah. Asalnya qalilan. Tapi bila datang waw jadi qalilan. 2 harakat, masuk beserta dengung. Kemudian wa iya, ni ya bersabdu, tekankan. Jangan baca wa iya tetapi wa iya. Wa iya ya fattaqun.
Baik sahabat-sahabat, insya-Allah dengarkan sekali lagi dan ikut bersama-sama. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah kita teruskan. Sebelum itu jangan lupa menekan button share. Kita panjang-panjangkan ya kepada ahli keluarga dan kawan-kawan kita, tag kawan-kawan kita, insya-Allah. Boleh share di dalam grup-grup yang kita sertai. Daripada kita share benda-benda yang tak membawakan faedah dan manfaat, kita sharekan ilmu Al-Quran kepada mereka. Baik. Wala talbisul wala tal bunyi setal terus masuk, bisul sin baris depan terus naik di atas lam. Di situ alif lam qamariyah. Lamnya disebutkan dengan jelas. Jadi waw, alif zaidah, hamzah wasal itu 3 huruf tidak dibunyikan. Jadi terus baca sul haqqa bil jangan baca bil tetapi bil batili wa taqtili, jangan baca tili. Kalau tili jadi huruf ta, di situ huruf ta baris bawah punya tili wa tak, ada hamas di situ. Tumul mim baris depan terus naik di atas lam. Sekali lagi alif lam qamariyah kita jumpa. Tumul haqqa wa haq pedas, ikhfa di situ, tum idhar syafawi di situ, ta'lamun dan juga ain itu dibunyikan dengan jelas ya, dan diwaqafkan ma'ari li sukun dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuba dengarkan sekali lagi. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Boleh sahabat-sahabat, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan ayat seterusnya, berikan dulu hak dan juga thumbs up insya-Allah supaya saya lebih bersemangat, dan komen I love Quran. Boleh? Komen I love Quran. Baik. Kita lihat ayat seterusnya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Perhatikan. Wa aqi, jangan baca wa aqi. Kadang ramai orang tertukar di antara huruf qaf dan kaf. Contohnya pada surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ramai baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim bukan mustaqim tapi mustaqim. Sama juga di sini, jangan baca wa aqimu tetapi wa aqimus salata wa atuz, ta baris depan terus naik di atas zai. Tuz zakata ra di situ menjadi tebal. Ka'u ma'ar raki'in, ain baris atas terus naik di atas ra. Ma'ar raki'in, jangan baca ma'al raki'in. Di situ alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Dan di antara tanda alif lam syamsiah di dalam Al-Quran, lamnya memang tidak diberikan tanda sukun ataupun tanda mati. Mungkin ada sahabat-sahabat tolong tuliskan poin yang penting tersebut ya, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita boleh buka muka surat 7 ya. Muka halaman 7 Al-Quran. Kita sekarang berada dalam surah Al-Baqarah. Kita baca tadi daripada ayat 38 dan insya-Allah hari ini kita baca sampai ayat 48 bersama-sama insya-Allah. Baik, cuba dengarkan sekali lagi. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat, kita teruskan ayat yang ke-44.
Jangan baca ata' jadi huruf ain. Kalau atak jadi huruf kaf. Yang kita cari di sini huruf hamzah. Ta'murunan, di situ didengungkan 2 harakat. Wajib al-ghannah. Ta'murunan, baru masuk nasabil. Ramai kadang-kadang di situ tak dia panjangkan. Dia baca macam mana? Dia baca ta'murunan nasabil. Murunan nasabil, salah. Dia kena baca ta'murunan nan, didengungkan di situ 2 harakat, baru masuk nasabil. Bil, jangan baca bil tapi bil. Bil birri wata, bil birri, ri di situ menjadi nipis. Riwata, ri nak masuk ke wa jangan lambat. Sini saya cerita berdasarkan pengalaman kita. Kadang di situ orang lambat, dia baca bil birri watan. Jadi kita baca lambat masuk, membuatkan ianya kedengaran seakan-akan 2 harakat. Salah ya. Jadi kena cepat. Bil birri watan. Yang panjangnya pada watan itu, situ ikhfa. Ikhfa baru dibacakan 2 harakat. Kemudian sau, jangan baca sau tapi sau. Sauna wa tansawna. Di situ juga dipanjangkan lagi 2 harakat. Hukum ikhfa juga di situ ya. Ikhfa hakiki. Fusakum. Bila bunyi kum, izhar syafawi, jangan lambat nak masuk ke wa'an. Dan bila masuk wa'an itu tahan sekejap 2 harakat. Di situ ikhfa hakiki. Kemudian tum, bunyi saja tum, jangan lambat nak masuk ke taj. Kadang-kadang orang keliru hukum mim mati dan nun mati ni. Jadi kalau sahabat-sahabat nak belajar semua itu, insya-Allah boleh komen untuk jadi ahli cepat Quran ataupun layari www.cepatquran.com. Kita ajarkan sahabat-sahabat, kita berikan buku asas, kita berikan buku tajwid, dan juga kita ajarkan balik macam mana cara untuk menyebut satu persatu hukum-hukum nun mati dan mim mati. Insya-Allah. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Kita hanya kenakan yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup dan boleh belajar sampai bila-bila. Kemudian bila dah sebut tum, terus masuk tat, ada hamas di situ. Jangan baca tat, tak betul. Dia kena baca tat. Tatlunal kitab, dan diwakafkan dengan memberikan pantulan pada huruf ba. Walaupun huruf ba itu hidup, kita ba, tapi bila kita wakaf, dianya menjadi mati mendatang. Kita berikan sukun mendatang padanya dan diberikan pantulan. Nama hukumnya qalqalah kubra. Kitab. Kemudian ambil ibtidak balik pada afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Boleh sekali lagi dengar insya-Allah sahabat-sahabat. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Baik, insya-Allah kita lihat ayat dan seterusnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'i, ain baris bawah, nu 2 harakat, bis baris bawah, terus naik di atas sad yang bersabdu. Di situ alif lam syamsiah. Bis-sabri was-salah. Salah, ha besar di situ ya. Kemudian dia ibtidak pada wa innaha lakabiratun illa. Bunyi pertamanya wa in itu didengungkan 2 harakat, wajibul ghunnah. Kemudian lakabiratun, bunyi zatun izhar syafawi, terus masuk illa 'alal khashi'in. Jadi izhar syafawi jangan lambat tun nak masuk ke illa. Cuba sahabat-sahabat dengarkan sekali lagi. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
boleh diharapnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Kita bacakan dahulu, kita habiskan ayat sehingga ayat 48 dahulu, sekejap lagi kita baca balik sama-sama daripada awal. Kita lihat ayat seterusnya. Allazi, zi di hujung lidah. Hamzah wasal bila berada di hadapan, datang selepasnya lam, bacalah baris atas, ya. Jadi kita baca allazina yadhun, didengungkan dua harakat di situ, wajibul gunnah. Nuna an, na nak ke an itu jangan lambat sebut. Yadhunnuna an, didengungkan di situ, wajibul gunnah dua harakat. Nahum, dia juga di situ dengungkan dua harakat. Hukumnya idgham mislain saghir, mim mati bertemu mim, dengung dua harakat. Mulaqu rabbihim wa an, bunyi dia him terus masuk wa an, di situ izhar syafawi. Wa an, didengungkan dua harakat. Nahum, di situ hukum izhar syafawi, jangan dilambatkan, sebut saja hum terus masuk. Ilaihi raji'un, hi nak ke ra, jangan lambat, kemudian diwaqafkan dengan ma'arid li sukun 2, 4 atau 6 harakat. Sekali lagi dengarkan. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Boleh sahabat-sahabat, insyaAllah kita teruskan ayat yang seterusnya. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Saya waqaf di situ dulu untuk memberikan kemudahan kepada sahabat-sahabat. Kemudian terus ibtidak pada wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi kita dengar dan baca bersama-sama sekali lagi. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Baik, kita lihat ayat yang terakhir untuk hari ini. Wattaqu yawmal, di situ hukumnya idgham bila gunnah. Jangan sebut yauman. Kalau yauman jadi izhar, walaupun asalnya mim tanwin dua di atas bunyi man, tapi bila datang lam hukumnya idgham bila gunnah. Yaumal terus masuk di atas lam. La tajri, taj ada pantulan di situ, khala surah, maaf bukan tajri, tajzi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun, bunyi saja sun, izhar syafawi, izhar halqi di situ, terus masuk an, di situ hukumnya idgham bi gunnah, nun mati bertemu nun, jangan lupa dengungkan dua harakat. An nafsi, di situ ikhfa dua harakat. Syai, syai lembutkan di situ. Au, di situ dibacakan idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw, dengung dua harakat. Wala yuqa, yuqa ada pantulan khalkhalah di situ. Banu minha, izhar halqi, bunyi saja min terus masuk ha. Kemudian syafa'atu, di situ didengungkan dua harakat, idgham bi gunnah. Wala yu'khadhu, dhu di hujung lidah. Minha, izhar syafawi, izhar halqi, sekali lagi sebut saja min terus masuk ha. Ada khalkhalah di situ. Lu, di situ idgham bi gunnah, dengungkan balik dua harakat. Walahum, di situ izhar syafawi, bunyi dia hum terus masuk. Ikhfa di situ dua harakat. Sarun, banyak hukumnya kan, nun mati pun banyak, mim mati pun banyak, qalqalah pun ada, macam-macam, macam-macam yang kita jumpa, hukum mat pun ada di situ. Jadi kalau nak ingat semua sekali memang payah juga kan. Kalau senang, siapa yang rasa senang, jadi insyaAllah kalau rasa nak belajar satu-satu, nak kita bantu satu-satu,
InsyaAllah boleh komen untuk jadi ahli cepat Quran. Baik sahabat-sahabat, dengarkan sekali lagi. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Saya waqaf di situ, kemudian kita ambil daripada ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Alhamdulillah. Baik, sama-sama insya-Allah kita akan baca daripada awal ayat tadi 38 sehingga ayat ke-48 bersama-sama. Kalau dah bersedia insya-Allah boleh komen seronoknya cinta Al-Quran insya-Allah. Baik. Sebelum kita mulakan sekali lagi jangan lupa sahabat-sahabat menekan button share sekali lagi, kita panjang-panjangkan, diharapkan yang ramai-ramai ini tekan button share seorang sekali dulu insya-Allah sebelum kita mulakan bacaan ayat. Baik, dan juga bagi yang berhasrat untuk kami bantu membaca Al-Quran daripada asas, kami berikan sebuah buku asas, sebuah buku tajwid dan rakaman buku asas dan tajwid serta bimbingan secara langsung daripada kami insya-Allah, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan menjadi ahli cepat Quran. Boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran ataupun layari www.cepatquran.com. Baik, insya-Allah kita bacakan bersama-sama. Kita mulakan dengan isti'azah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah, diharapnya perkongsian tadi dapat sikit sebanyak memberikan nilai tambah pada bacaan Al-Quran sahabat-sahabat. Jadi insya-Allah diharapnya kita dapat menyambung pengajian kita bagi kawan-kawan yang nak bersama dengan kita, nak meneruskan khatam Al-Quran bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita baru mula daripada surah juzuk yang pertama. InsyaAllah sebelum ni kita dah khatam dah juzuk ke-30. Kali ini kita bawa balik daripada juzuk yang pertama. Jadi sahabat-sahabat boleh ikuti kita, kelas kita insyaAllah siang hari. Kita akan persiaran dalam pukul 3, 3.30 begitulah insyaAllah. Dan malam pukul 9.30 malam insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat, diharapnya sebelum kita berakhir, mohon kongsikan dengan menekan button share. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang nak kita bantu untuk baca Al-Quran daripada asas, kami berikan buku asas dan tajwid serta rakaman buku asas dan tajwid. Kita belajar balik hukum-hukum tajwid, makhraj-makhraj huruf satu persatu dengan cara yang tersusun. InsyaAllah kalau berhajat boleh komen. Nak jadi ahli cepat Quran di ruangan bawah. Jangan bimbang, tidak ada komitmen bulanan, tidak ada yuran bulanan ataupun tahunan. Yuran keahlian hanya sekali saya seumur hidup. Sahabat-sahabat boleh belajar, anak-anak boleh belajar, pasangan boleh belajar insya-Allah sama-sama. Kita akan hantarkan buku ke rumah anda dan juga rakaman buku tersebut ya. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Bagi yang nak tahu lanjut macam mana kaedah dan pendekatan pengajian, insya-Allah boleh lihat video berdurasi pendek selepas ini dalam 2 minit insya-Allah, untuk melihat apakah kaedah yang digunakan untuk belajar daripada asas dengan kami insya-Allah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Fatihah TV untuk mendapatkan banyak lagi pelajaran-pelajaran pengajian Al-Quran. Saya rasa setakat itu dahulu. Yang baik daripada Allah, yang kurang, yang silap dan salah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci nan man san yan kan tan anda
ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersusun kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata rohada. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu Al-Quran dengan baik. Buku asas, buku rakaman kedua-dua buah dan kesemua 17 keistimewaan Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah Quran. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.